Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada minggu ni kita sambung lagi sesi sebab last week kita tak buat kita skip satu sesi lah sebab minggu lepas tu saya ingat terlampau sibuk lah. Lagipun saya tak buat preparation apa-apa pun. Okey, so dalam minggu ni, sesi minggu ni saya ingat kita buat open lah macam biasa. Ada orang baru pun dalam sesi ni. Format yang kita buat untuk sejam ni, basically selalunya kita akan buat dalam masa setengah jam. Kita akan tengok isu semasa. Lepas tu kita akan baca surah Yasin dan juga kita buat tadabbur sikit lah. Cuma pada hari ni saya nak fokus pada isu ni aja dalam sesi ni lah. Kalau habis 40 minit lah. Dan pada ujung ni saya ada tulis kat sini, saya kata kita ada cadangan lah untuk bulan Ramadan nanti. Sebab minggu depan dah start bulan puasa kan. So saya ingat bulan puasa ni sebab bulan Al-Quran, kita fokus pada Al-Quran lah. Minggu ni kita tak baca Quran lah. Cuma ada cadangan kat sini, nanti kita tanyalah, kalau nak buat boleh, kalau tak buat pun boleh. Tapi saya masih dekat dalam division sama dengan Cik Hasnari dulu. Kita buatlah yang hafazan ni, dan juga saya ada buat dulu masa dekat digital lah, masa awal saya masuk digital tu. Sebab dulunya kita tak masih lagi kerja kat office. So bulan Ramadan tu kita cuba buat hafazan lah, apa-apa yang kita nak hafal, dan kita cuba ulang-ulang bacaan. Saya akan ajar kaedah dalam macam mana. Okey, kita masuk dalam bab isu semasa. Untuk first topic. Lepas tu kita akan cerita bab puasa lah, sebab minggu depan dah start puasa kan. So dalam discussion ni open saja. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Kalau macam adalah tiba-tiba saya bagi fakta yang salah pun boleh tegur terus. Cuma bila sebab saya rekod ni, nanti kalau saya ada buat dekat YouTube jugalah, dalam YouTube tu saya akan letak nota kaki kalau saya ada silap lah fakta. Dan boleh refer kat YouTube lah yang betul punya. Sebab apa yang ada ni kira impromptu je. Apa yang saya ingat dan hadis yang saya ingat saya sebut je. Kalau dhaif dan saya akan jelaskan kemudian lah. Okey, isu semasa ini saya ingat sebab saya dah buat sedikit pack ni. Minggu lepas dalam 2-3 minggu ni sibuk dengan isu capal. Siapa pernah tengok dekat FB ataupun ada sembang dengan kawan-kawan lah tentang isu selipar ni. Selipar Nabi, kasut Nabi ni. Ada tak yang kawan-kawan yang dah ada exposure, ada dengar-dengar lah. Ada kan, ada orang tengok. Ada apa? Ada kan yang cap, topi-topi orang pakai. Kat madrasah ada, dekat madrasah kat Perak dia orang kata. Ada gambar yang dia isu capal gambar dekat capal masjid. masjid tu kan. So saya nak sebab ini isu semasa, jadi kita cuba kupas sikitlah isu ni supaya kita boleh faham. Okey. Okey, ini saya gambar daripada internet lah. Cuma nak cerita isu bab capal selipar ni dah sampai ke, ini saya ingat dekat Shopee ni. Semua orang dah start jual lah macam ni kan, ada capal. Ada orang dah buat gift box, letak gambar selipar. Lepas tu kita punya mask pun dah ada dah. Lepas tu ni yang Cik Nari sebut tadi lah, dah ada gambar letak ukiran capal ni dekat tempat kita sujud solat ni, dah keluar dah. So adalah ustaz ni, dia buat ceramah dia pun, belakang pun ada. So ada yang buat cincin pun ada, dan kopiah pun ada lah. So ini nak cerita dah biasa di kalangan masyarakat kita. Kalau pergi kat supermarket ke dekat mall, kita akan jumpa lah, probability nak jumpa orang pakai cap ke kopiah memang besar lah. Ada. So dah ada dalam masyarakat kita lah benda ni. Okay, so nak ceritanya apa ada pada capal ni lah. Mungkin saya open sikit, maybe kita buat discussion. Kalau tak pun tak apa, saya ada apa saya nak present. Kalau ada orang kalau nak share apa first impression ataupun dah ada pengalaman tentang pengetahuan tentang selipar ni lah. Selipar so called selipar Nabi lah, tapi nanti kita huraikan kalau ada lah. Tak ada Teruskan.
Kalau tak ada saya terus. Okey. Okey, asalnya, kenapa isu capar selipar ni saya ambil gambar daripada internet ni gambar daripada FB ni. Ada orang post solat ada kat apa panggil mihrab ni. Ada gambar selipar kat sini, ada ukiran selipar which is sangat-sangat bagi saya sangat terkejutlah daripada gambar ni. Cuma apa dia hujah yang kata boleh gunakan, selipar ni. Ini dah actually hadis yang semualah kalau kita tengok, kalau kita buat kajian daripada dekat YouTube ataupun ustaz-ustaz yang kata boleh ada kemuliaan daripada capal Nabi tu adalah daripada hadis ni lah. Dia akan relatekan dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa di lembah suci Tua. Ada kan dalam Quran pun sebut tentang lembah suci Tua. Cuma dalam hadis ni sebab kita pun dah belajar kan masa saya kupas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita dah cerita dah tentang hadis-hadis yang sunnah dan hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Kalau boleh rujuk balik video yang sebelum-sebelum ni boleh tengoklah. Sebab agama mesti datang melalui sumber yang sahih. Agama ni sebenarnya punca utama daripada Quran dan hadis lah. Hadis tu kita rujuk kepada yang sahih. Yang datang ke bawah tu macam ijma' semua tu, ijma', qiyas semua bawah tu kalaulah orang berhujah dengan kita tentang qiyas semua tu, semua daripada Quran dan hadis. Semua akan ada reference daripada Quran dan hadis. Dia nak berqiyas pun kena qiyas daripada Quran dan hadis. Dan juga agama ni kena ambil sikit, kena ambil faham, ambil cakna sikit sebab pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah memang dia ada bantahan terhadap golongan yang guna qiyas banyak. Dia bantah sebab Imam Syafi'i ni nak suruh orang guna hadis yang sahih. Tapi qiyas ni dah berlaku dah pada zaman mazhab Hanafi ni. Mazhab Hanafi ni daripada apa yang saya baca, mereka ni bagi saya Imam Hanafi ni dia sangat genius lah. Sebab dia cuma ada 320 lebih hadis je yang dia ada dengan dia. Daripada 320 hadis tu, dia jadikan hukum-hukum hakam. Kenapa kalau orang tanya 300 hadis saja yang sampai dekat dia? Sebab itu yang dia dapat pada zaman tu. Dulu pun tak ada internet, tak ada orang pun nak kena travel jauh kan untuk jumpa hadis-hadis ni. Sekarang ni dah mudah dah. Kita ada internet, kita ada apa ni software yang boleh kita download semualah dan kita ada kitab-kitab yang banyak. So nak relate kepada hadis tu, maksud dia kita kena cakna sikit tentang hadis dhaif tak sahih lah. So dekat sini saya dah tunjuk punca dia daripada mana? Daripada hadis ni lah. Juga saya ada sebutkan tentang ada satu golongan ni dia tak berapa dia tidak melihat kepada hadis tu, status hadis. Dia cuma nak ambil apa yang ada dalam kitab, apa yang guru dia sebut. Dia tanpa berhati-hati lah. So kita nak kena sedikit apa ni, maksud dia kaedah tu kita kena ambil sikit lah daripada tazkirah hari ni lah. Itu sebagai apa ni, mukadimah untuk saya masuk kepada hadis ni. So hadis ni kalau tengok kenapa isu capal ni ada. Kita baca riwayat status hadis Nabi Muhammad SAW dilarang meninggalkan capal selipar di kasut dia ketika malam Mi'raj. Ni masa malam Isra' Mi'raj Nabi ke langit adalah palsu dan dusta. So ni maksud ni hadis yang kita bacalah. Antaranya adalah kisah disebutkan bahawa Nabi ketika malam Mi'raj ke langit yang tinggi dan baginda sampai ke Arash yang tinggi, baginda ingin menengahkan capal kerana mengingati firman Allah ketika berkata Nabi Musa, tinggalkanlah capalmu kerana sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tua. Ni ayat Quran ni betul ni. Allah memang suruh Nabi Musa AS cabut selipar dia, cabut kasut dia. Dan baginda disuruh yang maha tinggi. Ini dah tak ada dah. Yang ni memang dah tak ada dah. Ini dah jadi palsu rekaan dah. Wahai Muhammad, janganlah tinggalkan dua capalmu kerana sesungguhnya Arash berasa mulia dengan kehadiranmu. Memakai capal dan berbangga dengan yang lain untuk mengambil berkat. Maka Nabi pun naik ke Arash dalam keadaan kakinya ada capal dan baginda memperoleh kemuliaan dan kehebatan. So ni athar, tapi ni adalah rujuk kepada kitab ni lah, kitab Al-Nawawi ni, kitab ulama Al-Nawawi ni, Al-Athar Al-Marfu'ah. Ni nak ceritanya hadis ni palsu lah, ni hadis-hadis yang palsu. Maudhu' ni palsu. So daripada hadis ni sebenarnya kalau saya tengok daripada kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang mesra kepada capal ni, mereka guna hadis ni. So hadis ni adalah hadis palsu. Kenapa mereka ambil hadis ni? Sebab betul lah tadi ada golongan yang memang mereka ambil, dia tak tengok status, dia tengok pada siapa yang bawa. Dan mereka ni kadang-kadang dia sibuklah dengan, dia berkata sanad-sanad dia lah. Sanad-sanad hadis daripada siapa dia dapat. Dan saya dalam pengalaman saya pernah jugalah ada yang cerita sesuatu yang sangat mengerikan lah. Ada yang cerita tentang sanad hadis yang guru dia dapat daripada jin. Dan saya macam memang meremang bulu roma lah.
pelik lah, sebab hadis ni dia kena datang daripada manusia lah. Bila kita sebut tentang alam ghaib, maka penuh dengan penipuan dan gharar lah, benda yang tak jelas. So hadis ni memang hadis palsu, dan ini yang jadikan hujah untuk membenarkan perkara ni. So tadi saya dah tunjuk gambar ni kan. So kenapa ada gambar-gambar ni semua daripada sini. So kalau tengok pada hadis ni, hadis yang palsu ni, dia kata nampak ni, Arash berasa lebih mulia kerana mengambil berkat. Tu kepada orang yang nak kepada keberkatan Nabi, nak ambil, dia panggil apa, tabarruk kepada Nabi ni. Berdalilnya adalah dari sinilah, Arash pun kata nak ambil berkat daripada selipar Nabi tadi. Takkan kita tak ambil. Tapi maksud dia, bila dia percaya hadis ni hadis yang sahih daripada Nabi, dan habislah. Dan jangan terkejutlah ketika bila saya ikut satu kuliah ustaz ni, ada seorang ustaz ni sampai dia kata hadis dhaif pun boleh ambil. Boleh ambil untuk jadikan hujah. So sangat-sangat pelik lah bila saya dengar kuliah dia, saya macam apa ni, ramai orang dengar kan, dia pula macam tokoh lah, ramai orang dengar kuliah dia. Jadi kita rasa apa ni, takkan nak bawa benda ni dalam agama kita. So kenapa pentingnya hadis tadi, sebab saya dah sebutlah yang sebelum ni kan. Daripada sini kita akan ikut macam yang saya selalu sebutlah, yang kan kita baca surah Al-Fatihah, yang kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antara ayat tu sebut supaya Allah tunjukkan kita jalan-jalan orang yang bukan jalan-jalan orang yang Allah murkai, dan bukan jalan yang sesat. Kalau buka kitab Tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir beritahu daripada hadis-hadis yang daripada ilmu dia lah, daripada hadis yang dan rujukan hadis dia. Dia kata yang murkai itu adalah orang-orang yang Kristian, tak silap saya. Dan yang sesat tu adalah orang Yahudi, ataupun terbaliklah, antara dua itulah. So maknanya dua daripada ayat Quran, ayat surah Al-Fatihah yang kita baca tu merujuk kepada dua golongan ahli kitab sebelum ni. Dan kenapa mereka sesat dan dimurkai? Sesat tu antaranya adalah sebab yang macam contohnya Kristian, mereka ni ambil direct daripada apa yang ustaz dia kata, ahli agama dia kata. Mungkin yang dia ambil daripada rujukan-rujukan yang tak sahih. So orang bawah ni cuma ambil semua. Dia ikut membuta tuli lah. Cuma yang Yahudi tadi tu, kenapa Allah murkai mereka ni, sebab dia tolak benda yang betul lah. Tapi dalam konteks ni sebenarnya dia ada dua perangai kalaulah kita kata hadis ni palsu dan dusta. Pertama, kita tolak, kita kata tak, hadis ni sahih sebab ustaz dia bawa, ataupun daripada ulama-ulama dia bawa, dan kita berhujah, kita kata takkan ulama tu silap. Padahal ulama tu pun sebagai manusia dia ada silap, betul dan silap dia lah. So kita kena terima yang tu. Tapi kalau kita tolak kebenaran yang hadis ni dhaif, hadis ni palsu dan dusta, maka kita pun duduk dalam perangai orang Yahudi tadilah, yang mana Allah memang larang manusia berpanggil sebegitu. Nombor dua, kalau kita ambil secara mutatuli tanpa tahu, kan bila kita cerita hadis ni palsu dan dusta, kita saya pergi kuliah ustaz ni, ceritalah ustaz dia hebat semua-semua, kita ambil je hadis ni, kita nak ambil sebab kita nak ambil guna nama ustaz kita aja. Dan masalah tu akan pergi kepada orang panggil orang Kristian tadi. Dia ambil mutatuli daripada ustaz-ustaz mereka. Cuma kena ingat, kita tak naklah begitu. Kita jadi orang mukmin yang nak capai taraf, orang Muslim yang nak capai taraf mukmin tadi, kita kena cakna yang ni. Sebab kita adalah ahli sunnah wal jamaah, dan kita kecintaan Nabi kita kepada Rasulullah SAW, kita nak zahirkan dengan yang paling besar adalah dengan menjaga hadis Nabi, sehingga ulama kata penjaga waris Nabi yang sebenar, bukan disebut macam ni, dalam bacaan saya dia kata penjaga sunnah Nabi adalah ahli hadis di bumi sebenarnya, yang mana-mana bawa, yang mana-mana jaga ketulinan Rasulullah ni adalah penjaga hadis. Orang yang hadis ni, ahli hadis ni sebenarnya dia akan cakna yang status dia. Tapi kalau kita tak cakna status, dan kita akan ada masalah, sebab benda ni akan bawa kepada kalau kita baca hadis-hadis akhir zaman, macam itulah dia akan bawa kepada kehancuran kepada agama kita. Okey. Saya nak pause kejap yang ni. Saya nak tanya kepada kawan-kawan yang baru masuk dan juga yang ada dalam ni lah. Mungkin ada perkara yang boleh nak tanyalah tentang hadis ni yang palsu ni. Saya buka sekejap. Cik Fadul ni banyak ni, kalau dia saja diam je tu. Ada benda yang dia nak tanya tu. Nak komen ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Tak ada. Kuat sikit bang. Kuat sikit. Baru tak dengar. Dah jauh bunyi. Putus-putus. Duduk dekat
Luar tu. Overseas kot ni. Testing. Boleh. Alright. Okay. Clear tak? Boleh, better boleh. Ya. Okay, soalan. Kalau dalam penangan capal ni, tanya soalan capal lah. Kalau dari segi logo ni, kan? Dia mungkin ikut niat lah kan. Kalau niat dia kata logo ni cantik lah logo ni kan. Macam logo Adidas tadi. Bagi dia capal ni macam logo Adidas lah. Cantik. Tu dia nak buat keychain untuk dia punya kunci kereta. Dia nak buat print dekat baju. Just because of cantik lah. Kan. Berbanding dengan niat dia satu lagi, dia rasa yang ni dia nak ambil berkat. Saya rasa ada dua benda yang berbeza lah kot Betul. Cuma kita, cubalah sebab sekarang ni kita tak boleh pukul rata lah sebab niat orang ni kita tak tahu kan. So cuma kalau mungkin setengah orang niat tu, even saya pernah nampak ada satu sekolah tahfiz dekat Senawang. Dia punya lambang sekolah tahfiz pun bentuk capal ni. So kita tak tahulah niat orang tu sama ada dia letak sebabkan logo estetik ataupun dia letak logo tu dia nak ambil berkat. So kalau ambil berkat memang terang-terangan tak boleh lah, memang salah lah. Tapi kalau logo estetik semata-mata, yang tu macam tak ada masalah, betul tak? Cik Zuradi. Okey. Saya jawab. Nanti Cik Fadul saya jawab lepas beberapa slide boleh? Kita go through few slide ni. Nanti saya jawab, saya kaitkan balik yang tu Okey. Tak ada kot orang lain ada lagi nak cerita pasal hadis ni? Tak ada. Saya pergi ke next slide Boleh Cik Fadul sekejap nanti kita cerita balik sebab dia ada beberapa hadis lain, kita kena ambil beberapa hadis dan kita kena kembali kepada soalan Cik Fadul tadi. Soalannya sangat bagus, betul. Ya. Okey, saya nak tunjuk yang supaya kita fahamlah nama sesi ni pun tazkirah kan, nasihat-nasihat lah kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau tengok yang capal ni sebenarnya aliran yang popularkan capal ni dah lama dah. Sebenarnya bila saya berkecimpung dalam benda-benda agama ni, bila saya go through ada grup yang discuss pasal aliran-aliran sesat ni, dia akan keluarlah benda-benda macam ni. Dah lama dah. Benda ni dah ada lama dah, tahun saya ingat 1800 dulu, maybe pergi kepada zaman bila kita baca kitab Manaqib Imam Syafi'i. Kalau baca kitab tu memang keras Imam Syafi'i bantah-bantah, banyak benda lah dia bantah. Saya ingat benda ni pun dah ada dah zaman dulu. Okey, kalau tengok yang ni, ini adalah pengasas tarikat Naqsybandi. Naqsybandi ni memang sesat lah kalau ikut dengan juga aliran Barelvi. Dua-dua aliran ni dia mesra kubur. Dia orang ni memang pergi ke kubur, dia minta tolong kepada, dia panggil tawassul, tolong kepada orang yang sudah mati lah. Dia memang popular macam tu. Bahkan ada satu video tu saya ingat tokoh dia ni sujud dekat kubur. Ada dalam video YouTube. Dan dia orang ni pun ada dalam, kat Malaysia pun ada. Kalau tuan-tuan atau perempuan cik ingat dalam ada yang nasyid Yahanana tu kan, saya ingat ada salah seorang daripada sini pergi kat majlis tu lah, dia ada kat kursi dia duduk. Okey, mereka ni memang mesra lah, memang capal ni memang jadi sinonim dengan dia orang punya aliran lah Lepas tu kalau tengok sini tengok ada yang kata ada fadilat, dan ini saya ambil daripada internet lah. Dia kata sini Maulana Zakaria Kandalawi ni actually Maulana yang buat kitab tu kitab ada orang biasa dengar nama dia. Ini yang buat kitab Fadilat Amal tu, yang kitab apa? Kitab tabligh tu kan. So dia memang ahli hadis lah, tapi kita tengok kat sini dia kata adalah fadilat capal ni lah. So problem dia kenapa jadi macam ni, macam saya sebut 2 minggu lepas tentang yang cerita pasal Wahabi tu. Sebab dia datang dari pahaman ni. Katalah orang tu ambil hadis ni sahih kan, maka terkeluarlah benda macam ni. Sebab dia kata kat sini Arash pun nak ambil berkat kan, contohlah. Sebab selalunya orang ni nak beramal, dia tengok pada hadis lah, kalau hadis tu sebut. Bagi dia kalau hadis tu sahih, so dia nak beramal lah. So bila Arash ni nak ambil berkat, bahkan petunjuk daripada hadis, kalau ikutlah pada hadis yang lain yang sahih lah, memang macam tu lah, apa yang ada kat dalam tu kita nak buat. Nanti bila saya sentuh tentang puasa, nanti kita akan tengok hadis dan kita akan ambil intipati hadis untuk kita praktik. So samalah bila orang kata hadis ni sahih, maka dia akan pergi ke benda macam ni. So saya nak tunjuknya dalam konteks ni
kalaulah kita ambil tak cakna tentang hadis, maka kita akan bawa benda ni. Okey. Then pergi yang nombor 3 ni saya ambil daripada Pejabat Mufti Wilayah. Dia ada cerita tentang capal juga, tapi ni cerita barang-barang peninggalan Nabi. Okey. Sebelum tu saya nak cerita sikit tentang tabaruk ni. Maybe tabaruk ni saya letak kat sinilah. Tabaruk ni maksud dia kita mengambil keberkatan macam dalam hadis yang asal tadi yang saya tunjuk tadi kan. Ini tabaruk lah. Mengambil capal dan berbangga dengan lain mengambil berkat ni, dia panggil tabaruk lah tu. So tabaruk ni kalau ikut maksud dia, kalau kita tengok daripada kitab Al-I'tisam ni, Imam Asy-Syatibi kata, dalam ni lah saya tak baca semua. Tabaruk ni maksud dia kita boleh ambil tabaruk, ambil berkat daripada Nabi. Katalah Nabi ada baju dia, maka kita boleh ambil keberkatan daripada baju dia. Dan Nabi pernah gunting rambut kan, ada sahabat-sahabat ambil, dia simpan kan. Dan juga ada Ummu Salamah, tak silap saya, ibu kepada Anas bin Malik. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah tidur dalam rumah dia, tapi ramai orang lah. Ummu Salamah ni Nabi tengah tidur, dia berpeluh panas, dia ambil peluh Nabi, dia letak dalam botol. Dia ambil, tu Nabi tanya buat apa, dia nak bertabaruk lah, dia nak untuk ambil. So Rasulullah ni dalam agama kita, apa-apa yang ada dekat Nabi memang kita boleh bertabaruk. Cuma problem dengan kita sekarang ni, adakah barang yang Nabi tinggal tu sahih tak sahih lah. Itu satu. Nombor 2, replika, contoh pedang replika Nabi. Bolehkah kita bertabaruk mengambil berkat daripada pedang Nabi? So replika tadi contohlah, katalah kita tak ambil lah hadis tadi. Kita letaklah dalam kepala kita tentang hadis ni lah. Kita kata kita faham bab tabaruk je. Tabaruk ni apa Nabi boleh. Katalah selipar Nabi, contohlah, katalah Nabi pakailah selipar macam tu. Saya ada doubt sikit lah Nabi pakai selipar ni, sebab selipar macam tu tak praktikal nak pakai pun kan. Kalau tengok pada selipar ni, saya rasa betul ke tak macam ni punya selipar kan. Macam pelik sikit lah. Tapi memang ada hadis yang Nabi kata, saya rasa Anas lagi pegang selipar Nabi. Ada selipar zaman dulu ni, selipar ni kalau kita faham, dia macam, adalah kalau tengok lama-lama dia macam lain sikit design dia, sebab saya tak ceritalah yang tu dalam sesi ni. So bila pergi ke sini, katalah bab selipar tadi, adakah selipar tu sebenarnya selipar Nabi? Yang nombor 2, adakah selipar tu bolehkah kita bertabaruk dengan replika lah? Dan kalau ikut kepada slide selepasnya ni, kalau saya refer kepada Pejabat Mufti Wilayah ni, sebenarnya apa yang dia tulis dekat sini, dia kata dalam ni adalah pedang macam-macam lah peninggalan Nabi. Dia kata selepas meneliti pendapat sama ada yang mengayakan atau tidak, menyatakan tidak sahih, kami cenderung kepada pendapat tidak sahih. Sebab bila dia tengok kepada barang-barang peninggalan Nabi ni, ada banyak sanad yang tertinggal lah, jalur-jalur dia akan tertinggal. Kita kembali kepada hadis tadi, sebenarnya apa yang daripada Nabi, kita kena kembali kepada kaedah yang menentukan status hadis tu. Kan ada dua kan, satu sanad, satu matan. So matan ni sebenarnya daripada, kalau ikut kepada katalah selipar, matan tu selipar sendiri itulah. Dan sanad dia siapa yang bawa, kepada siapa yang, contoh selipar ni daripada Anas kepada siapa-siapa sampai ke muzium, contohnya kan muzium di Turki contoh. Tapi daripada sanad tu, kalau dia orang kaji, memang akan ada terputus lah. So bila terputus, dia akan jadi dhaif, dia akan jadi tak sahih. So dekat sanad daripada barang-barang peninggalan Nabi ni pun ada masalah. Boleh katakan macam tu, sebab saya ikut seorang ustaz ni, dia pun kata sama. Sebab Nabi pun sebut yang jelas sahih, Nabi kata tidak aku tinggalkan kecuali 2 perkara kan, Quran dan hadis. Nabi tak ceritalah yang pasal barang-barang lain. So bila kita nak ambil benda-benda yang tak jelas ni, dia akan jadi ada masalah sikit. Walaupun dia katalah benda tu sahih lah, tapi tabaruk ni cuma kepada barang yang sahih itulah, bukannya replika. Okey, saya nak balik kepada cerita soalan daripada Cik Fadrul tadi. So Cik Fadrul dia sebut 2 benda lah. Satu, lambang tadi kita nak ambil cuma sebagai aesthetic value lah kan. Katalah kita tiba-tiba nampak cantik, kita nak buat logo. Nombor 2, golongan kedua dia ambil sebagai keberkatan. Okey, kita cerita yang nombor 2 dulu. Saya ingat jelas saya nombor 2 tu ambil keberkatan, memang dalam Islam tak ada lah. Nombor 1, hadis tu tadi tu palsu. Nombor 2, nak ambil keberkatan bukan kepada replika. Dia keberkatan kepada apa yang Nabi tinggalkan yang benar. Dan kalaulah benarlah apa Nabi tinggalkan pun, kita nak kena tengok sanad dia. Dan kalau daripada slide ni, sebenarnya sanad tu tak sahih lah. So boleh katakan macam juga Nabi sebut, tapi Nabi sebutlah. Saya nak sebut tentang kubur Nabi. Nabi sebutlah hadis yang sahih, Nabi kata
Semua kubur Nabi yang kita tahu daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tu, semua dhaif. Semua kubur Nabi yang kita tengok kan dalam kalau dulu bulan puasa kan ada jejak Rasul kan. Ada cerita ni nak kubur Nabi sekian-sekian, kubur Nabi sekian-sekian kan. Kalau ikut hadis Nabi semua dhaif, semua tak betul. Kecuali kubur dia. Nabi sebut. Dan pernah juga sekali pada zaman Umar ni pada athar yang sahih lah. Ada sahabat jumpa satu kubur, mayat dia masih bagus. Dan sahabat bagi andaian ni mungkin satu kubur seorang Nabi. Lepas tu apa Umar Al-Khattab buat, dia ambil dia tanam satu tempat rahsia, lepas tu dia buat lagi 10 ke beberapa kubur yang lain. Sebab dia tahu orang akan datang sembah, datang minta berkat lah macam-macam kat kubur tu. Dan daripada hadis Nabi tu Nabi sebut yang kubur-kubur Nabi lain semua dhaif. Kalau kita tengok kalau macam ya. Izzuddin. Ya. Oh, menariklah berkenaan dengan kubur ni. Nanti minta Cik Zuhadi share yang tu, hadis tu yang berkenaan yang kata tak sahih. Lokasi-lokasi kubur tu. Boleh. Boleh untuk saya membacanya lah. Boleh. Menarik. Thank you. Boleh. Okey, so nak kembali kepada yang soalan Cik Fadul telah. Saya ingat yang pertama kita jelas, yang kedua tadi, yang poin nombor 2 Cik Fadul tadi memang jelaslah. Kalau kita nak bertabaruk ataupun nak ambil keberkatan daripada capal tu, maka tak boleh lah. Sebab dia adalah replika. Nombor 2, dia bukan yang sahih pun. Even kasut yang sahih tu pun, selipar yang sahih tu pun ada masalah sanad dia. So kita letak tepi, memang yang tu tak boleh lah. Memang bukan tak boleh, memang tak sahih pun. Satu. Nombor 2, yang kita kata nak ambil apa? Yang aesthetic value lah, nak jadikan kita logo lah, macam contoh kita letak logo yang ni kan. Letak kat ni. Dia antara keadaannya macam saya selalu sebut tu lah, kita kena kembali kepada hadis yang kita nak tolak syubhah. Sebab asalnya macam contoh kita saya nak kaitkan dengan kenapa ada golongan yang memang bentras ataupun yang menentang lah baca Yasin hari Ahad, hari Jumaat. Sebab asal perbuatan kita baca pun Yasin hari Jumaat kan. Saya nak cerita dari sudut ilmiah saja. Sebab ini berasal daripada hadis palsu yang dia kata Yasin jantung Al-Quran. Kan, lepas tu dia adalah fadilah hari Jumaat bila kita baca. So asal-asal dulu dia ambil daripada situ, daripada hadis-hadis yang tak sahih tu. So pendakwah ni dia kalau boleh dia nak bentras terus. Dia nak bentras amalan tu supaya dia tak jadi ikutan lah. Sebab kita ni kan yang saya sebut perangai tadi, perangai Kristian dengan perangai Yahudi kan, kalau kita ikut juga kita akan masuk dalam perangai Kristian tadi lah. Sebab kita ikut orang tanpa faham. Tapi once kita faham katalah hadis tu memang tak ada, tapi kita baca bukan sebab hadis palsu dan tak apa. Cuma dalam bab ni nak relatekan ni, sekarang ni syubhah tengah banyak, Cik Fadul. Macam Nabi dulu, zaman dulu, contoh awal-awal Nabi berada saya rasa hadis turun untuk bagi tahu yang tentang tak boleh ziarah kubur. Saya rasa towards the end dah dekat Madinah saya rasa hadis tu keluar. Tapi hadis yang keluar ke Madinah tu baru boleh ziarah kubur. Asalnya Nabi larang untuk orang Muslim ni ziarah kubur. Sebab kita nak tutup semua pintu-pintu syubhat kepada syirik. Sebab masyarakat jahiliah zaman dulu, orang Islam ni baru masuk Islam pun, bila pergi ke kubur dia buat perangai dia lah. Macam-macam dia buat macam kita. Macam Nabi larang yang kubur tu lah. So keadaan Nabi dia tutup, seluruh dia tutup. Sehingga iman kita dah cantik, Nabi boleh nilai daripada ilmu-ilmu yang sahabat-sahabat Nabi lain, baru Nabi benarkan balik. Sebab Nabi nak tutup perangai tu. Kembali kepada jahiliah tu. So sama jugalah sebab sekarang ni benda ni tengah panas kan. Ada asal berlaku benda ni adalah daripada hadis tadi. So kita ni disarankan daripada hadis 40 Nabi tu kan, Nabi kata kita tutup ruang syubhah. Sebenarnya kalau kita nak letak tu pun, kalau saya tutup semua. Sebab kalau kita tak tutup, saya nak kaitkan satu lagi hadis Cik Fadul lah. Sebab soalan tu memang sangat-sangat baiklah. Ini slide last untuk topik yang capal ni. Kita tengok kat sini Saya baca dalam slide ni. Firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwad, Ya'ud dan Nasr. Surah Nuh ayat 23 ni kan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kaumnya untuk membangunkan tugu. Macam patung lah di tempat mereka biasa bermajlis. Program dia orang lah, maybe program ilmu ke apa, ataupun surau-surau lah. Lalu diberikan nama dengan nama-nama mereka. Dan itu dilakukan lah. Ketika itu tidak disembah.
Namun ketika generasi tersebut wafat, lalu ilmu hilang, maka mereka disembah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Maksud daripada ayat ni sebenarnya saya nak tunjuk, bagi sedikit kepahaman kepada kita. Ini adalah ayat Quran yang sebut tentang syirik yang berlaku pada zaman dululah. Dan kalau ikut pada fakta ni adalah syirik yang pertama berlaku pada daripada agama Islam lah ni, pada zaman Nabi selepas meninggalnya Nabi Nuh. Tengok apa dia kata, orang-orang soleh dan Nabi Nuh, bila dia orang mati meninggal, syaitan membisik kaumnya untuk buat tugu. Mereka tak sembah lagi. Dia lalu diberikan nama ni, buat tugu ni maksud dia mereka membesarkan guru-guru mereka lah. Ketika itu tidak disembah, namun ketika generasi tersebut wafat ni, maksud dia golongan orang yang tahu ni, golongan orang yang tahu dah meninggal, ilmu hilang, maka disembah. So nak relate dengan apa yang dekat capal tadi tu, sekarang ni mungkinlah kita bagi tahu kenapa kan. Kita bagi tahu apa ni, ada hadis ni dhaif palsu. Dan benda ni kalau ikut asalnya, katalah golongan yang ambil kata capal ni, katalah dia faham hadis ni palsu, maka tak terjadilah benda ni. Langsung tak terjadi, sebab ini memang direct link kepada selipan Nabi. Walaupun saya ingat tak ada orang lah kot buat design, ada lah kot mungkin buat design macam ni, tapi sehingga ada hadis atau orang agama yang popular kan, baru keluarlah benda ni. Cuma Cik Fadul, point saya sebenarnya, saya tak tahu dapat ke tak point ni. Cuma point saya macam ni. Kalau yang tengok pada aesthetic value capal ni, kalau nak buat satu brand kita sendiri, kalau saya takut kita terjerumus ke dalam sini. Sebab asal berlaku benda ni adalah daripada yang hadis yang palsu tadi. Dan orang dah banyak dah guna ruang ni untuk dia pergi kepada bid'ah dan terus kepada ruang-ruang yang syirik tadi. Kalau saya akan tutup lah, maknanya kita tak mahu pun ada apa-apa hubungan, atau kita tutup terus ruang syubhah tu. Sebab kalau ada ruang syubhah tu terbuka dengan luas, dan hari ni biasa je kalau kita tengok yang even case ni pun ramai orang akan pertahankan lah. Yang dekat sini, yang ni, solat depan mihrab ni yang ada lambang capal ni kan, ramai orang pertahankan. Lepas tu adalah dia letak gambar, dia superimpose gambar lain, dia kata tak, ni bukan. Tapi memang betul lah. Sebab saya ingat TV Hijrah dah pergi jumpa dah ustaz ni. Memang belakang tu masa dia ambil video tu memang ada lah gambar ni. Dan dia mengaku pun ada. So macam tu lah Cik Fadul, kalau boleh faham lah kot. Kalau tak, maybe buat sesi lain lah untuk menjawab. Okey. Penjelasan yang baik. Okey, saya tutup bab ni, bab capal ni. Saya buka kot soalan kalau ada. Sebab ini berkait dengan masyarakat kita kan. Kalau ada soalan boleh kita bincang sekejap.